Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Azharuddin dan rakan-rakan. Hari ini saya Wan Syazwani binti Mia Haridi bernombor matrik 17206-306/1 bersama seorang rakan pembentang saya iaitu Musliana akan membentangkan soalan 5 iaitu jelaskan kepentingan dahagi 1857 dalam perkembangan politik India dan mengapakah ia gagal mencapai matlamatnya. Berdasarkan soalan ini, dia telah meminta kita dua perkara iaitu kepentingan dahagi 1857 dan juga faktor-faktor mengapa ia gagal mencapai matlamatnya. Oleh itu, dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan bahagian pendahuluan dan juga kepentingan dahagi 1857. Manakala Musliana pula akan membentangkan faktor-faktor peristiwa dahagi 1857 ini gagal mencapai matlamatnya dan seterusnya dia akan mengambil alih bahagian kesimpulan. Bahagian yang pertama merupakan bahagian pendahuluan. Pada sekitar abad ke-19, ia merupakan satu detik yang amat penting bagi sebuah negara yang terletak di selatan Asia Tenggara. Hal ini kerana pada abad tersebut telah berlakunya satu kebangkitan rakyat di India yang dikenali sebagai dahagi 1857. Peristiwa dahagi 1857 ini merupakan satu titik pemisah dalam sejarah India, sama ada pengakhiran ataupun permulaan sesuatu zaman baru. Ini kerana peristiwa dahagi 1857 merupakan percubaan terakhir oleh golongan feudal India bagi mengembalikan zaman kegemilangan mereka. Peristiwa dahagi ini telah tercetus bermula 10 Mei 1857 dan kejadian ini bukan sahaja telah banyak mengorbankan nyawa kedua-dua belah pihak, malah munculnya banyak tokoh yang berpengaruh. Kebangkitan dahagi 1857 ini berlaku di 3 penjuru utama India iaitu di sebelah utara, tengah, barat India yang merangkumi kawasan seperti Delhi, Agra, Gwalior, Kanpur serta Lucknow. Terdapat beberapa faktor yang mendorong kepada berlakunya peristiwa dahagi 1857 di mana ia boleh dipecahkan kepada 4 aspek iaitu aspek politik, agama, ekonomi dan juga ketenteraan. Faktornya adalah pengambil alihan kaut dan campur tangan dalam agama. Selain itu, proses pembaratan yang ditekankan serta penghapusan amalan sati. Penganut agama India, terutamanya yang beragama Hindu dan Islam juga berasa tergugat kerana penyebaran agama Kristian juga telah dilakukan yang boleh menggugat kedudukan mereka. Proses dahagi ini bermula pada 10 Mei 1857 di mana pegawai British telah dibunuh dan kediaman mereka juga telah dibakar oleh tentera sepoi yang berpengkalan di Meerut. Pada hari berikutnya, mereka telah bergerak menyeberangi Jamuna, membakar tol dan telah menduduki Delhi. Mereka telah mengangkat Sultan Mughal iaitu Sultan Bahadur Shah II sebagai pemimpin mereka. Dalam usaha menawan Delhi, mereka telah berjaya membunuh beberapa orang pegawai British termasuk ejen politik iaitu Simon Fraser dan melakukan beberapa kerosakan di sekitar bandar Delhi. Kebangkitan di Meerut dan penawan di Delhi telah mencetuskan beberapa kebangkitan di India yang akhirnya telah merebak ke beberapa negeri utama seperti Kanpur, Jhansi, Lucknow dan juga Jagdishpur. Kebangkitan di kawasan-kawasan ini telah dipimpin oleh pemimpin-pemimpin dahagi seperti Nana Sahib di Kanpur, Begum Hasad Mahal di Lucknow, Rajchandra Panduragam atau dikenali sebagai Tan Tia Topi di India Tengah dan ramai lagi. Oleh itu, kebangkitan dahagi 1857 ini telah berjaya dihapuskan yang mempunyai kepentingan tersendiri. Dan juga terdapat banyak sebab mengapa ianya gagal mencapai matlamatnya. Seterusnya adalah kepentingan dahagi 1857. Pertama sekali, kepentingan dahagi 1857 adalah ia merupakan perang kemerdekaan yang pertama. Dahagi 1857 ini telah dianggap sebagai the first war of Indian independence kerana buat pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan British di India, masyarakat India daripada pelbagai latar belakang di beberapa buah kawasan telah bangkit dengan serentak menentang kuasa kolonial tersebut. Ianya bukan sahaja dilakukan oleh golongan sepoi, tetapi ada juga daripada golongan bangsawan yang telah dibuang dari wilayahnya, tuan-tuan tanah yang ingin melepaskan diri daripada pengawasan British dan juga daripada kalangan pendakwa Islam. Dahagi 1857 ini bukan sahaja melibatkan pelbagai golongan masyarakat, tetapi juga meliputi bahagian utara dan bahagian selatan India. Di bahagian utara, penentangan terhadap British berlaku di Meerut, Ambata, Lahore dan Lucknow. Manakala di bahagian selatan pula, penentangan berlaku di Madras, Salem, Chittor, Vellore dan lain-lain.
Tidak salah untuk kita menganggap Dahagi 1857 ini merupakan the first war of Indian independence kerana penentangan tersebut dilakukan oleh pelbagai lapisan masyarakat India serta meliputi bahagian utara dan selatan India. Dalam erti kata yang lain, mewakili seluruh India. Hal ini juga bermaksud sudah wujud sentimen anti-British dalam kalangan masyarakat India pada ketika itu dan akhirnya perjuangan mereka ini secara besar-besaran telah menentang British. Oleh itu, Dahagi 1857 ini mempunyai kepentingan dalam perkembangan politik India kerana ianya telah dianggap sebagai the first war of Indian independence. Kepentingan Dahagi 1857 yang kedua adalah ia merupakan gerakan anti-British. Ia telah dianggap sebagai satu gerakan anti-British kerana tujuan penentangan ini ialah untuk menentang pemerintahan British pada ketika itu. Pemerintahan British di India telah membawa banyak perubahan dalam keseluruhan aspek kehidupan masyarakat India sebelum 1857 sehingga telah merosakkan sistem tradisional masyarakat India. Perubahan-perubahan ini telah membawa kepada satu tahap di mana timbulnya perasaan kecewa, marah, tidak puas hati dalam kalangan masyarakat India. Sebagai contoh, keadaan yang menggambarkan Dahagi 1857 sebagai satu gerakan anti-British adalah peristiwa The Campbell Massacre yang berlaku pada 27 Jun 1857. Dalam peristiwa ini, golongan penentang yang mengikuti gerakan Dahagi tidak memberikan sebarang belas kasihan kepada tawanan yang berbangsa Eropah yang telah menyerah kalah dengan syarat mereka ini telah dibenarkan untuk melarikan diri ke Allahabad. Mereka telah menaiki bot, lalu mereka telah ditembak dan selebihnya iaitu golongan wanita dan juga kanak-kanak telah dibawa ke Bibi Khor. Tawanan yang berada di Bibi Khor ini telah dikerat kepada beberapa bahagian lalu dibuang ke dalam perigi. Ini telah membuktikan golongan penentang yang bertindak kejam di Campbell ketika berlakunya peristiwa ini telah menunjukkan betapa mereka ini bersifat anti-British. Jelaslah dapat dikatakan gerakan ini bersifat anti-British dan tujuan mereka melakukannya sememangnya untuk menghapuskan sebarang sistem British di India. Dahagi 1857 ini penting kerana gerakan ini merupakan luahan hati masyarakat India terhadap pemerintahan British. Kepentingan Dahagi 1857 ini yang terakhir adalah kelahiran golongan pemimpin. Dahagi 1857 ini juga penting dalam perkembangan politik di India kerana gerakan ini telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang berani untuk bangkit menentang British. Gerakan Dahagi ini bukan sahaja memberikan inspirasi kepada masyarakat India yang menentang British, tetapi ianya telah membawa kepada kelahiran pemimpin yang berkaliber. Sungguh pun mereka merupakan pemimpin yang hebat, namun penamat penentangan mereka adalah berakhir dengan amat tragis. Berdasarkan handout saya ini, saya telah menyatakan dua orang pemimpin Dahagi 1857 iaitu Rani Lakshmibai di Jhansi dan juga Ramchandra Panduranga ataupun dikenali sebagai Tan Tia Topi di India Tengah. Pemimpin yang pertama adalah Rani Lakshmibai. Beliau merupakan isteri kedua kepada pemerintah Jhansi iaitu Raja Gangadhar Rao dan selepas kematian suaminya, beliau tiada pengganti. Lalu, Rani Lakshmibai ini bertindak untuk menggantikan tempat suaminya walaupun telah menerima bantahan daripada British. Beliau telah dianggap sebagai Joan of Arc versi India kerana beliau telah mengetuai angkatan tenteranya sendiri untuk menentang British. Walau bagaimanapun, Jhansi telah ditawan sehingga menyebabkan beliau perlu bergabung dengan Tan Tia Topi di Gwalior. Dalam pertempuran di Gwalior, beliau telah terkorban. Pemimpin yang kedua adalah Ramchandra Panduranga. Beliau ini telah disifatkan sebagai seorang pemimpin yang mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi dan mahir dalam mengatur strategi peperangan. Beliau ini juga merupakan rakan sekutu kepada Permaisuri Lakshmibai dalam menentang British. Bukti kepimpinan beliau adalah apabila Jhansi diserang British, Tan Tia Topi ini bersama 20,000 orang tentera telah menyelamatkan Rani Lakshmibai dan seterusnya menyerang dan menguasai Gwalior. Akhirnya, Tan Tia Topi ini telah ditawan oleh British dalam pertempuran di Batua. Itu sahaja daripada saya. Oleh itu, pembentangan ini akan diteruskan oleh Musliana. Baiklah, saya akan meneruskan pada bahagian faktor-faktor kegagalan Dahagi 1857 dalam mencapai matlamatnya. Okey, saya akan menekankan 5 faktor yang menyebabkan Dahagi ini gagal. Yang pertama adalah disebabkan kelemahan kepimpinan. Yang kedua disebabkan sikap Tun Ansur Canning. Yang ketiga disebabkan ketiadaan perpaduan. Yang keempat disebabkan kekurangan disiplin. Dan yang terakhir disebabkan masalah kekurangan senjata. Baiklah, saya akan ke poin yang pertama iaitu kelemahan kepimpinan. Di mana perjuangan Dahagi ini pada mulanya merupakan sebagai
langkah kebangsaan dan pada akhir-akhirnya ianya dilihat lebih menjurus kepada perjuangan agama dan tidak langsung dirangsang oleh pergerakan politik. Kelemahan kepimpinan ini dibuktikan lagi melalui pemerintahan Raja Delhi, di mana ketika itu Raja Delhi dilihat tidak bersungguh-sungguh dalam menentang British, dan apa yang dikatakan ketika itu British telah melaksanakan pelbagai dasar yang telah menyebabkan masyarakat di India menjadi marah kerana British telah menghapuskan amalan tradisional masyarakat India. Namun, Raja Delhi langsung tidak memberi respon terhadap pelaksanaan British di India. Dan ketika itu juga, pemimpin-pemimpin yang ada menunjukkan sikap mementingkan diri dan menggunakan kuasa politik yang mereka ada untuk kepentingan masing-masing. Ditambahkan lagi apabila arahan yang diberikan oleh pemimpin tidak mempunyai hala tuju kerana perjuangan dahagi ini dilihat tertumpu di kawasan Delhi sahaja, manakala di kawasan timur India tidak langsung menitik beratkan tentang penentangan British, dan keadaan inilah telah menyebabkan British dengan mudahnya mematahkan perjuangan dahagi 1857 ini. Selain itu, kelemahan kepimpinan ini juga dilihat melalui tampuk pemerintahan Raja Bahadur Shah, di mana Raja Bahadur Shah telah dilantik menjadi raja dan ketika itu usia beliau yang telah lanjut telah menyebabkan beliau dianggap raja di atas gelaran saja, namun hakikatnya beliau telah digunakan sebagai boneka. Tambahan lagi, beliau juga turut kehilangan kepercayaan daripada masyarakat India, khususnya daripada golongan askar sepoi. Hal ini disebabkan askar sepoi yang mula menunjukkan protes kerana Bahadur Shah sendiri tidak membayar gaji kepada askar-askar sepoi. Dan keadaan ini telah menyukarkan Bahadur Shah sendiri untuk menangani masalah askar sepoi, sehingga kan beliau telah berunding dengan British dengan berharap agar British dapat memberi pertolongan kepada Bahadur Shah dan meyakinkan bahawa sekiranya British memberi pertolongan, beliau akan memberi Delhi kepada British. Namun masalah ini tidak dilihat tidak memberi penyelesaian kepada Bahadur Shah, dan jelaslah bahawa keadaan ini telah membuktikan bahawa kelemahan pimpinan ini telah menyebabkan dahagi 1857 gagal dalam mencapai matlamatnya. Seterusnya, poin yang kedua iaitu sikap tolak ansur Lord Canning, di mana ketika itu kerajaan Aud di India dikatakan sebagai kerajaan korup kerana mereka menjalankan satu sistem yang digelar sistem talukdar, iaitu sistem yang meletakkan tanah di wilayah Aud di bawah kerajaan selama 30 tahun. Ini dikatakan kerana hasil yang diusahakan di tanah tersebut akan dikutip oleh kerajaan Aud, dan pengusaha tanah itu sendiri akan memiliki hasil yang sangat sedikit. Pengambilan hasil ini diambil dengan menolak hasil kutipan kos dan upah para pekerja di tanah berkenaan. Pihak British pula amat risau dengan keadaan ini kerana sistem ini dikatakan mampu menyatukan pengusaha-pengusaha art untuk menentang British, manakala pengusaha-pengusaha art pula bimbang sekiranya British menghapuskan sistem ini kerana ini merupakan satu punca pendapatan mereka, dan manakala pekerja-pekerja di bawah sistem ini pula ingin membebaskan diri mereka daripada penindasan ini. Dan Lord Canning sendiri telah bertindak mengarahkan Ketua Suruhanjaya Aud untuk memberikan hak kepada tuan tanah. Dan tindakan Lord Canning inilah sebersedikit telah meredakan kemarahan pihak tuan tanah untuk melakukan pemberontakan di Aud, serta turut juga meredakan pemberontakan yang ada dalam diri askar sepoi yang terlibat dalam dahagi 1857. Dan jelaslah bahawa sikap tolak ansur Lord Canning ini dalam mengusahakan supaya pemberontakan yang akan dibuat oleh pengusaha-pengusaha serta askar-askar sepoi ini telah menjadikan dahagi 1857 ini gagal sekali lagi dalam mencapai matlamatnya. Baiklah, saya akan ke poin yang ketiga iaitu ketiadaan perpaduan, di mana ketiadaan perpaduan ini telah menyebabkan dahagi 1857 gagal dalam mencapai matlamatnya apabila dahagi ini tidak mempunyai tujuan yang sama serta askar-askar sepoi yang terlibat dalam dahagi ini tidak bersatu padu. Hal ini dijelaskan melalui askar-askar sepoi apabila mereka sendiri berjuang dalam dahagi demi untuk
perjuangan agama serta kepribadian mereka sendiri. Ini kerana berpunca daripada ketua brigade mereka yang telah menjalankan misi peribadi sama ada untuk kumpulan bandar maupun kumpulan tahta mereka sendiri. Perjuangan mereka pada mulanya dilihat teratur, namun perlahan-lahan bertujuan untuk perjuangan ingin membebaskan diri dari kuasa British. Dan perjuangan mereka akhirnya bersifat peribadi dan menyebabkan askar-askar sepoi ini hilang taat serta dan tidak berdisiplin. Dan akhirnya askar-askar sepoi ini memihak kepada ketua yang mereka rasakan mempunyai tujuan yang mereka suka. Selain itu, Rani Jhansi sendiri juga telah memberontak apabila British menawarkan bayaran pencen kepada beliau dengan kadar yang sangat sedikit. Dan dikatakan juga Rani Jhansi ini menuntut hak ke atas cucunya iaitu Maharaja Domadorau, iaitu waris kerajaan Kanshi. Domadorau ni ialah anak kepada Ganggadarau, iaitu anak tiri Rani Jhansi. Kerajaan Kanshi telah diilhakan atas pengilhakan 1824 dan digunakan oleh British untuk meluaskan empayanya. Oleh yang demikian, Rani Jhansi telah berikrar untuk pertahankan haknya ke atas Kanshi. Manakala Nana Shahid pula, dia telah berjuang untuk mempertahankan tanah dan estet milik ayah angkatnya iaitu Bajirao. Pada tahun 1857, iaitu pada 4 Jun, Nana Shahid sendiri telah menyertai askar sepoi ini untuk menyerang British. Dan beliau sendiri telah menggelarkan diri sebagai Peshwa. Dan pada 6 Julai 1857 itu, Nana Shahid telah kalah dalam pertempuran tersebut dan beliau telah melarikan diri ke Nepal. Selain itu, askar-askar Islam pula yang diketuai oleh Mirza Mughal telah memimpin askarnya untuk menentang British. Namun, dikatakan gagal dalam perjuangan tersebut apabila British mula menguasai Bukit Simla, dan dari Bukit Simla itulah mereka telah diserang hendap oleh British. Dan keadaan inilah telah menyebabkan Dahagi 1857 gagal dalam mencapai matlamatnya apabila askar-askar yang terlibat dalam Dahagi 1857 ini langsung tidak mempunyai perpaduan serta tidak bersatu padu. Poin yang keempat iaitu kekurangan disiplin. Kekurangan disiplin ini berpunca daripada masalah tentera sepoi yang tiada disiplin diri, di mana dilihat juga Maharaja Mural yang merupakan ketua dalam memimpin Dahagi 1857 ini dilihat tidak mempunyai pengalaman dalam peperangan, dan dikatakan Maharaja Mural ini hanya memberi sokongan melalui menulis surat kepada tentera-tentera di wilayah yang lain dengan menyatakan hasrat supaya mempertahankan hak di India. Selain itu, jeneral yang dilantik oleh Maharaja Mural juga mula menunjukkan besar kepala dan memimpin tentera tanpa menunggu arahan Bak Khan. Bak Khan ini telah memimpin tentera revolusi yang terdiri daripada 2 brigade iaitu Brigade Berkeley dan Nimaj untuk menyerang British. Askar Nimaj ini dikatakan tidak mendengar arahan dan tidak tinggal di kamp tentera Berkeley di Najaf Gah, dan sebaliknya telah membina kamp di kampung seberang. Kelemahan tentera sepoi ini mudah berputus asa apabila mereka sendiri melihat rakan-rakan mereka terbunuh di medan perang. Dan keadaan putus asa inilah telah menyebabkan mereka meratapi kehilangan rakan-rakan mereka yang terkorban, sehingga kan mereka melupakan tugas mereka di medan perang. Poin yang terakhir ialah poin kekurangan senjata, di mana dilihat askar-askar sepoi ini yang menentang British tidak mempunyai kelengkapan senjata yang mencukupi. Bak Khan sendiri yang memimpin tentera revolusi hanya mempunyai pedang dan senapang yang hanya meletup sekali saja, dan keadaan ini telah melambatkan proses dalam peperangan tersebut apabila senapang jenis ini terpaksa diisi peluru setiap kali digunakannya. Selain itu, pihak British juga mempunyai senjata yang sangat lengkap dengan menggunakan senjata moden seperti meriam yang dikatakan boleh meletupkan kawasan yang sangat besar dan menyerang musuh dengan lebih cepat. Sebagai contoh, sepoi-sepoi telah menggunakan senapang Enfield Rifle jenis pattern 1853 iaitu Enfield Musket yang perlu digigit pada picunya dan barulah meletup, dan senapang ini amat sukar digunakan oleh tentera yang berada di Bengal bagi melawan British. Secara kesimpulannya,
perjuangan dahagi ini juga mempunyai kepentingan secara langsung dan ianya menjadi titik permulaan kepada penentangan British oleh masyarakat di India dan telah memperlihatkan betapa pentingnya dalam menjaga kedaulatan negara supaya tidak jatuh ke tangan penjajah. Serta di samping dahagi ini juga merupakan sebagai usaha masyarakat India untuk menjaga hak mereka sebagai rakyat tempatan. Namun, dahagi 1857 ini dikatakan gagal mencapai matlamatnya apabila menghadapi masalah-masalah dalaman seperti kelemahan kepimpinan, masalah disiplin, masalah kekurangan senjata dan sebagainya. Jelaslah bahawa usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin yang telah lahir melalui dahagi ini seperti Nana Shahib, Tan Tia Topi dan Permaisuri Lakshmi Bai serta Rani Jhansi ini dilihat sia-sia apabila masyarakat India sendiri tidak berusaha sehabis baik dalam melaksanakan penentangan terhadap dasar-dasar yang dibuat oleh British. Sekian sahaja pembentakan daripada saya dan Wan Syazwani. Sekian, terima kasih.